kepada sebab yang paling utama. Sebab yang paling utama dalam meneguhkan keyakinan. Sebelum tu kita kena faham apa makna yakin. Yakin ialah satu ibarat kepada satu makna terhadap kekuatan iman. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada hari ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masalah Sayyidina Muhammad yang telah menghimpun dan menemukan kita dalam majlis ilmu, majlis kita membesarkan Allah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi pihak diri saya memohon kemaafan yang tak terhingga kerana keterlewatan yang bersangat pada pagi ini. Tapi bukan salah saya, salah kapal terbang. Kapal terbang tu pintu kargo tak ada masalah katanya, lepas tu jadi delay sejam. Alhamdulillah, walaupun kita dapat jumpa pada hari ini untuk menyambung pengajian kitab Risalah Mu'awanah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kita tengok pada muka surat 15. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab teguhnya keyakinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah yang pokok dan yang menjadi poros. Saya tak tahu terjemah dia apa dia tu. Iaitu memperhatikan dengan hati dan mendengarkan dengan telinga akan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kebesaran Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesempurnaan, keagungan dan kehebatannya.
serta kemanunggalannya dalam mencipta, memerintah, menguasai dan memaksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang menunjukkan kepada kebenaran para rasul dan kesempurnaan mereka, mukjizat yang mereka tunjukkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azab yang menimpa orang-orang yang menentang mereka, serta berita-berita hari kiamat yang berhubungan dengan pahala yang disediakan bagi orang-orang yang baik dan hukuman bagi orang-orang yang jahat. Dalam tajuk bagaimana untuk meneguhkan keyakinan, Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menggagaskan, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada sebab yang paling utama. Sebab yang paling utama dalam meneguhkan keyakinan. Sebelum tu kita kena faham apa makna yakin. Yakin ialah satu ibarat kepada satu makna terhadap kekuatan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu dia panggil yakin. Yakin iaitu satu ibarat. Ibarat ni wa'amai perkataan. Ibarat maknanya wa'amai perkataan untuk menunjuk satu makna. Sebab yakin ni dia satu benda yang subjektif. Benda tak boleh ukur. Oleh kerana benda yang tak boleh ukur, maka ulama mendatangkan perkataan. Jadi bila sebut perkataan tu kita faham. Itulah dia panggil ibarat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yakin ialah satu ibarat terhadap makna kekuatan iman. Maksudnya, kalau orang tu iman dan kuat, kita kata depa tu yakin tu. Bila sebut yakin, faham dah. Orang tu memiliki kekuatan iman. Jadi kalau seorang tu tak mencapai kepada kekuatan iman, tak dipanggil yakin lagi. Yakin ni satu ibarat yang menunjuk kepada kekuatan iman. Yakin ni sebagai contoh. Di tahap yang pertama disebut dengan ilmul yakin. Lepas tu ainul yakin, lepas tu haqqul yakin. Ini tahap yakin. Sebagai contoh, di mana terletaknya Kaabah? Maka jawapan yang kita bagi, Kaabah terletak di Mekah. Jadi kalau kata kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebut Kaabah, fahamnya di Mekah lah. Tanyalah siapa pun. Hatta kita mungkin tanya anak-anak pelajar di taski, pasti, prasekolah, Kaabah di mana? Tanya dia. Dia akan menjawab, Kaabah di Mekah. Confirm. Tak kot, di Madinah kot. Kita akan kata di Mekah lah, bukan di Madinah lah. Jadi kita kata di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebabnya ilmu kita ialah ilmul yakin. Ilmu kita ialah ilmul yakin. Jadi kalau ilmul yakin di sini, di minda. Jadi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakin terhadap sesuatu berdasarkan ilmu. Dia panggil ilmul yakin. Siapa yang mencipta alam ini? Allah. Tahu mana kata yang mencipta alam ini Allah sebab kita mengaji? Kita mengaji ilmu tauhid, yang mencipta alam ini ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang memberi kita rezeki? Allah. Tahu mana? Kita mengaji. Kita jumpa dalam Al-Quran. Dalam Quran. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ al-ard illa 'ala Allahi rizquha.
Tidak ada satu benda pun yang melata atas muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Tuhan yang maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Jadi kita mengaji dalam Quran, kita jumpa, jadi kita pun setkan dia sebagai satu perbendaharaan ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahulah kata Tuhan yang memberi rezeki sebab berasaskan ilmu yang kita baca Al-Quran, yang kita baca Al-Hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi sakat ilmu yakinnya dalam praktikal kehidupan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap orang tu masih belum sama tingkatan yakin dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi contoh, orang tu dia menega. Bila dia menega, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nega ni dia turun naik, ada hari dia untung, ada hari dia rugi. Bila menega dia naik, dia syok. Perniagaan dia naik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila perniagaan dia merosot, dia pun rasa bimbang. Pasal apa? Sebab dia masih belum berada di ainul yaqin. Ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ainul yaqin ni ialah rasa. Rasa dalam hati. Rasa macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak orang dalam hidup tak berani menempuh nasib dalam hidup. Kalau dia kaya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia takut miskin. Dia hanya nak perkara yang dia anggap positif pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata macam ni. Barangkali kita pernah dengar orang sebut, kita ni dengan Tuhan kita kena minta yang terbaik. Jadi orang tu pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada saat dia berdoa, dia minta yang terbaik. Terbaik pada pemahaman dia ialah yang positif pada diri dia. Contoh, kalau meniaga untung. Kalau belajar, berjaya. Pada dia terbaik ialah untung, terbaik ialah berjaya. Dia tak nampak masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang terbaik itu ialah rugi. Kadang-kadang terbaik itu ialah gagal. Faham tak? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang duduk di martabat ilmu yaqin, yang masih belum merasa, tentulah tingkatan iman mereka tidak sama. Kita sihat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita nak kita sihat, tak sakit-sakit. Tidak. Kadang-kadang Allah nak sakit tu baik. Lama-lama kita faham. Waktu mengaji kita tak faham ni. Tapi kita lalui kehidupan pun kita faham. Orang kita kata, ada hikmah besar ni sakit ni. Betul tak? Di maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita rasa terhadap perbuatan-perbuatan dia, ketika tu kita rasa, ya Allah, hebatlah engkau aturan engkau. Kita akan rasa. Hebat sungguh yang aturlah hidupku, ya Allah. Lepas tu kita kata apa? Terima kasih Tuhanku. Rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa. Jadi rasa ni ialah satu hakikat kepada ainul yaqin. Okey, contoh tuan-tuan. Macam mana perasaan bila mana kita sampai di Mekah? Allahumma salli ala Sayyidina.
Sama nak kita semayang kita menghadap Kaabah dengan kita semayang kita ni, kita semayang di Malaysia ni kita menghadap arah kiblat, arah Kaabah, dengan kita semayang direct depan Kaabah. Tak sama. Rasa macam mana? Tak tahu nak cerita. Rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tengok gambar, tak sama. Dengan seseorang yang kita tengok, contoh, kita tengok gambar. Dengan seseorang kita berdepan dengan dia sendiri. Allahu Akbar. Saya sekali pengalaman, kita dah tengok dah gambar Habib Omar. Tapi bila duduk dengan dia tu, tak tahu nak cerita, gerun. Allahu Akbar. Saya nak suruh dia sign ya. Dia melawat ke pusat Darul Hadis ketika tu. Dia baru lepas makan. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia tanya tu pun kita keluarlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal rasa. Contoh, almarhum Dauni Aziz. Anak dia waktu tu belajar di sebuah universiti dalam negara kita. Dia hadir bukan sebagai menteri besar, tapi dia hadir sebagai waris pelajar. Bila dia masuk Dewan Masalah Sayyidina Muhammad, orang yang tengok berdiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berdiri sampai satu Dewan berdiri. Pasal apa? Aura, rasa. Haibahnya dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam itulah dengan Tuhan. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajah pada saat nak melangkah pergi semayang, lepas mengambil wudu, nak melangkah ke tempat semayang tu, Sayyidina Sayyidina Muhammad semut berjalan ke tempat semayang sampai awal lagi. Dia tak sampai lagi. Faham tak? Pasal apa? Lepas tu orang tanya, Sayyidina Sayyidina Muhammad, pasal apa yang muka dia pucat? Nak semayang tu muka pucat. Jawapan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hampa tak tahu ke depan siapa aku nak berdiri. Tu rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sebab itu, macam mana kita nak menimbulkan keyakinan? Macam mana nak bagi tumbuh, nak bagi subur, yakin. Caranya disebut 5 hadat, ialah dengan kita memperhatikan dengan hati, makna mentadabbur, dan mendengarkan dengan telinga ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap malam nak tidur malam, mereka akan membacakan hadis-hadis tentang kematian. Di rumah dia, di istana dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dihimpun para ahli ulama. Maka para ahli ulama membaca hadis-hadis tentang mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu As-Sultan Salahuddin menangis, ulama tu menangis. Ka'anna amamahumul mauta. Dalam kitab sirah sebut seolah-olah di hadapan mereka ada orang mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa dia dibacakan hadis-hadis tentang mati ketika mana nak tidur malam? Sebab an-naumu akhul maut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tidur ialah saudara bagi mati. Jadi macam mana apa menimbulkan mereka menangis? Sebab rasa. Dibaca al-hadis, dibaca ayat Quran, dan mereka rasa. Ya, sebab itu orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilas qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana
wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman masalah Sayyidina Muhammad, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gementar. Sebut nama Allah, gementar, takut. Sebab itu tidak ada ayat yang menunjukkan kemuliaan seseorang melainkan takutnya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya saja yang takut pada Allah itu ialah para alim ulama. Lepas tu bila mana kita semayang, kita semayang 2 rakaat. Ulama 2 rakaat. Semayang duha 2 rakaat, dia semayang 2 rakaat. Sama tak? Tak sama. Sebab dia lebih kenal Tuhan daripada kita kenal Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu perasaan takut. Taib. Bila mana kita dengar Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat-ayat, contoh apa ayat yang sebut tentang batu terbelah tu, Ustaz Hajar? Satu Baqarah tu. Minhul anhar. Apa ya tuan? Tolong Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran pada bukit, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu, kamu akan tengok khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bergegak bukit, berkecai min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Tuan-tuan tahu tak di sebalik kepala ayak yang berlaku di Gunung Jerai? Itu ialah satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksud yang kita sebut tadi. Ayak yang sebesar tu main mana? Kepala ayak yang sebesar tu main mana? Hari ni Gunung Jerai dah tak ada sungai. Dahsyatnya memang sangat-sangat dahsyat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semua tu pasal apa? Min khasyatillah. Takut pada Allah. Dahsyat. Mana gunung tu meletup dan berkecai sebab takut pada Allah. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Al-Quran menimbulkan ketakutan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Pak Sumi dulu waktu dia ada, waktu mana sejarah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cerita Pak Su ni, dia cerita dia masalah sayyidina Muhammad membaca Al-Quran 5 hari khatam sekali. Waktu dia muda, dia khatam Quran 3 hari sekali. Dia kata, Allah Pak Su tak larat lah. 5 hari sekali baru boleh. 5 hari sekali. Salam Sayyidina Muhammad. Bangkit malam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pegang Al-Quran. Junjung Quran. Baca Quran, junjung Quran. Bahasa dia panggil teriak tangis. Pak Su ni teriak tangis, kata dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab takut Tuhan tanya dan persoalkan. Banyak lagi dalam Al-Quran yang Pak Su tak buat. Tu orang yang selalu baca Quran. Waktu Quran ni dia tak boleh baca. Semata-mata baca, dia kena tengok kandungan ayat suci Tuhan kata apa. Bila kita baca masalah Sayyidina Muhammad, kita kena tengok terjemahan dia. Apa Tuhan kata? Jadi Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sangat penting menimbulkan rasa takut pada Allah. Dan Quran dia pula dia kena baca secara hazin. Hazin tu makna apa? Baca dalam keadaan sedih. Sebab Quran diturunkan dalam keadaan sedih.
Pasal apa sedih? Sedih itulah yang akan menimbulkan kekhusyukan dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, membaca hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan kebesaran Tuhan, kesempurnaan dia, keagungan dia, kehebatan dia, ketunggalan dia dalam mencipta, memerintah, menguasai dan memaksa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, dalam Quran ada satu ayat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi alqaul fadammarna tadmira. Allah kata bila mana kami nak menghancurkan sesuatu negeri ataupun negara. Dalam Quran sebut tu. Bila mana kami nak perancang sebuah negara, kami nak musnahkan sebuah negara dan sebuah negeri, amarna musrafiha. Kami perintahkan orang-orang yang memimpin, orang-orang kaya, golongan elit untuk patuh pada kami. Fafasaqu fiha. Tapi mereka tetap ingkar. Ketika itu, fahaqqa alaihi alqaul. Benarlah perkataan kami. Fadammarnaha tadmira. Ketika itu kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu ayat Quran. Macam mana Tuhan kata amarna mutrafiyah? Tuhan suruh bila? Melalui lidah para alim ulama. Jangan buat. Bahaya. Salah Sayyidina Muhammad, jangan merosakkan. Bahaya. Tapi terus buat juga. Itu melayakkan kepada kehancuran negara dan negeri. Tak rasa takut? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita takut. Kuala Lumpur ni dah banyak orang jumpa. Apa ni? Tanah jerluish. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam tu. Orang yang duduk di tepi laut, jangan rasa aman. Orang yang duduk di lereng-lereng bukit, tak boleh rasa aman. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Tuhan, dia menunjukkan kekuasaan dia, habislah. Kita pernah dengar tak cerita Atlantis yang hilang? Atlantis ni, dia negara yang sangat maju. Mencapai 1,500 tahun kejayaannya. Mereka dah capai kemajuan seperti mana kita tercapai hari ini. Dia ada internet, dia telah ada cekera padat. Tapi semalam yang Tuhan bagi hilang. Tak pernah wujud negara tu. Jadi subhanallah, sebenarnya kata para pengkaji, negara tu bukan jauh mana pun, di petas Sunda ya. Di Indonesia dekat jeberang antara kita dan mereka ya. Dah dia musnahkan oleh Tuhan. Begitu juga kaum Nabi Allah, Lut. Hari ini Saudi sedang bergerak memajukan negara dia. Memajukan negara dengan tinggal agama. Salat Sayyidina Muhammad dulu nak semayang 10 minit kedai dah tutup. Hari ini dah tak ada permasalahan. Dan saya sangat rasa galak bila menasipi Mekah paling baru bulan lepas. Orang duduk semayang di masjid tu, tu imam jadi imam. Orang pakai yang pi buat haji ni, buat umrah ni pakai bergegas nak pergi semayang. Salat Sayyidina Muhammad. Depan kedai-kedai ada anak muda duduk scroll handset. Tak semayang. Tak ada dulu fenomena ni. Salat Sayyidina Muhammad. Di sana, nak pakai tudung, boleh. Tak pakai tudung pun dah boleh. Salat Sayyidina Muhammad. Saudi dah tak ada satu hay'ah, dia panggil hay'ah al-amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Satu badan mencegah, satu badan suruh orang buat baik, mencegah orang munkar, tak ada dah. Buanglah. Rabitah lah alam Islami sunyi. Baru ni satu orang tu sunyi, Ustaz, tak ada dah. Kerja tak ada dah. Sebab kerajaan tak mau. Kalau ada cegah lagi orang buat jahat, negara tak maju. Salat Sayyidina Muhammad. No, di kaum Nabi Allah Saleh, tempat dihancurkan kaum Nabi Saleh
sampai jadi lumat macam dengan pasir. Nabi lalu tempat itu berjalan cepat-cepat sebab tempat tu pernah diturunkan bala. Hari ini masalah Sayyidina Muhammad, Saudi telah buat satu pusat rekreasi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya apa? Maknanya itu yang merupakan panggilan ni datangkan bala. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau macam tu di Mekah pun tak apa selamat dah. Madinah pun tak apa selamat dah. Sebab dia janji. Ulama-ulama yang larang semua ditangkap. Ratusan ulama Saudi ditangkap. Tanya baca khutbah, tegak kerajaan, turun tu pegang halu. Tu amarna mutrafiha. Ulama lah yang bekerja menyampaikan larangan Tuhan, mengajak kepada perintah Tuhan. Jadi kalau kita baca ayat Quran, kita renung, maka timbullah kekuatan iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, begitu juga dengan kita membaca kisah Rasul-Rasul dan kesempurnaan mereka. Kita baca tentang mukjizat mereka, bagaimana Allah datangkan azab yang menimpa penentang mereka, serta berita-berita tentang hari kiamat yang berhubung dengan pahala yang Allah sedia bagi orang yang baik dan hukuman sisaan bagi orang yang jahat. Semua itu kita kena baca dan menghayati. Jadi barulah kita akan mendapat kekuatan iman, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tak? Tak ada, no? Tak ada, no? Ada soalan? Tak ada, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap hamba ni selalu diuji. Jadi contohnya Ustaz, wanita yang diuji dengan berkali-kali berkahwin contohnya. Jadi sampai satu ketika Ustaz, dia mungkin merasa macam putus asa. Jadi iman tu mungkin kurang. Mungkin kalau kita sama dengan itu kata. Jadi untuk dia timbul balik keyakinan dia tu, apa amalan yang Okey. Bila diuji, kita kena bergantung dengan yang maha kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kena bergantung dengan yang maha kuat. Maknanya bila diuji, kena semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Masjid, ibadat, Quran, puasa, semakin kena buat. Orang yang akhir sekali dia rasa frust, kecewa, Tuhan tak bagi. Wala tai'asu min rauhillah. Itu Tuhan sebut. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat dia. Wala tai'asu min rauhillah. Dia sebut dia sendiri. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dia uji supaya kita makin dekat. Bukan dia uji untuk kita semakin jauh. Banyaklah orang tak faham, bila diuji, menjauh. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, ujian ni dia seumpama ni. Seumpama pokok yang didatangi dengan angin ribut. Pokok ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia akan menunjang sampai ke tanah. Bila mana angin ribut main, dia akan masuk lagi dalam tanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu pengajaran ataupun ajaran yang Tuhan tinggal kat kita. Bila dia punya masalah Sayyidina Muhammad,
ribut makin kuat, makin dia masuk ke dalam, menunjang ke dalam, berpasak di dalam. Begitulah kita dengan Tuhan. Semakin ujian kuat, semakin berpaut dengan Tuhan. Tapi tak ada ilmu bila mana ujian mai, hak semayang pun, hak khusyuk tak khusyuk dah. Quran hak rajin baca pun tinggal dah. Masjid hak duk pi tak pi dah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebabnya kita tak berpandukan kepada sunnah alam yang Tuhan cipta. Bila iman dah kuat, masalah Sayyidina Muhammad itu iman ni kena bina. Iman terbina macam mana? Dengan beramal amal yang soleh. Buat hubungan baik dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila hubungan baik dengan Tuhan, jadi mailah apa masalah pun, semua Tuhan. Kita tak boleh tumbang. Macam pokok kecil, salah Sayyidina Muhammad. Iman ni macam pokok. Pokok kecil, mai angin sikit ya, balik lah. Pokok besar, tak mudah. Sebab tu iman dia kena bina. Ibadah kena kuat. Lebih-lebih lagi sembahyang jemaah dan bangun tahajud. Itu paling penting sekali. Jadi kalau dia kuat, berpandukan kepada praktikal dia, ibadat dia semakin mantap, iman pun akan bertambah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah jawapan secara ringkas bagaimana kita menghadapi sebarang bentuk ujian dalam hidup. Dan orang seorang tu takkan sama dalam hidup ni ujian. Orang ni cara ni, orang yang begini, orang ni semua, tapi semua tu Tuhan baik, Tuhan buat ialah sebab kasih sayangnya kepada hamba-hamba dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.